Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, bertemu lagi kita membincangkan satu tajuk yang sangat penting. Saya yakin mana-mana ibu dalam dunia ini, sama ada di Malaysia, sama ada di Indonesia, sama ada di Singapura, sama ada di Thailand, yang dekat-dekat dengan kita, sama ada di Asia, sama ada di Eropah, sama ada di Amerika, di mana pun sudah tentu menginginkan anak yang sehat. Bukan saja sehat, anak yang pintar. Bukan saja pintar, anak yang cerdas. Sehat, pintar, cerdas. Bukankah begitu para penonton? Dan saya yakin tuan-tuan pun berkendakkan yang sedemikian, puan-puan pun berkendakkan yang sedemikian. Dan dalam doa tuan-tuan dan puan kepada anak-anak, antara doanya tidak lain dan tidak bukan, supaya anak berjaya dengan cemerlang. Dan berjaya dengan cemerlang memerlukan effort, memerlukan usaha. Usaha daripada awal. Bukan boleh sampai umur 18 tahun aku nak kau cemerlang, aku nak kau first class, tapi asasnya tak ada, tapi bibitnya tidak ada, tapi dia punya biji benihnya tidak ditanam, bibitnya tak timbul, bunganya tak timbul, putiknya tak timbul. Macam mana tiba-tiba tuan-tuan nak dapatkan buah dan dapatkan buah itu ranum dan menikmati buah tersebut? Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, sekarang saya nak sebut rangsangan lagi. Kita masih dalam rangsangan. Rangsangan melalui bahan permainan. Saya tak mau pergi yang detail macam tadi 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun macam itu. Tidak. Tetapi saya cukup mengatakan bahawa alat-alat bahan permainan ini sangat penting. Sebab itu, kalau tuan-tuan pergi ke kedai-kedai mainan, bincang dengan suami, bincang dengan anak, buka internet, tengok bahan-bahan mainan yang sesuai untuk anak di bawah umur 1 tahun, untuk anak di bawah umur 2 tahun, untuk anak di bawah umur 3 tahun, untuk anak di bawah umur 5 tahun, untuk anak di bawah umur 7 tahun. Tuan-tuan dapat dalam internet cukup banyak. Hendakkan mainan yang berbentuk bola-bola, yang berbentuk bulatan-bulatan, ada. Hendakkan mainan yang berbentuk panjang, bentuk 3 segi, 4 segi, begitu ada. Hendakkan bermainan yang ada roda, ada. Hendakkan mainan yang perlu disusun supaya menjadi satu objek, ada. Hendakkan mainan supaya diletakkan untuk mencapai sesuatu matlamat, menggunakan akal, ada. Seperti mainan Monopoly misalnya, seperti Scrabble misalnya, seperti Words Games misalnya, mainan-mainan yang berkaitan dengan perkataan, ada. Saudara, sebab itu ibu bapa dalam zaman-zaman moden ini, tuan-tuan banyak. Kan ada sekarang kedai-kedai yang khusus, Toys R Us misalnya, kedai-kedai yang khusus yang menjual permainan-permainan untuk anak-anak. Bawalah anak-anak. Kadang-kadang tuan-tuan, saya orang kampung lah doktor, manalah nak bawa. Di kampung pun ada, kedai-kedai kampung pun ada, kapal terbang pun ada, helikopter pun ada, bola-bola kecil ada, bola-bola besar ada. Lagipun bahan-bahan ini kebanyakannya datang daripada negeri China, daripada Hong Kong. Murah. Tapi kalau dia beli yang tempat-tempat yang besar-besar, di tempat kedai-kedai yang berjenama, barang-barang yang berjenama, memang mahal tuan-tuan dan puan. Boleh beli. Dan kalau misalnya ibu dan ayah kreatif, boleh melalui kertas. Banyak kertas boleh buat. Kertas boleh buat kupu-kupu, kertas boleh buat kapal terbang, kertas boleh buat helikopter, kertas boleh buat baju, kertas boleh buat t-shirt, kertas boleh buat topi, berbagai-bagai. Kertas boleh buat mama dia, kertas boleh buat papa dia, kertas boleh buat abang dan kakak dia, kertas boleh buat diri dia sendiri. Bayang tuan-tuan dan puan, ini kreativiti yang mesti ada kepada ibu-ibu dan ayah. Sebab itu dia ada permainan permainan yang pasif, permainan yang aktif. Permainan yang pasif yang dimaksudkan adalah keseronokan yang dirasai dengan hanya melihat aktiviti yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain tengok abang main layang-layang, dia tengok aja. Dia nak main ke tengah padang, tengok orang tua-tua, tengok remaja-remaja. Dia tidak sesuai berada di situ. Tapi dia tengok macam mana orang berlari-lari, bawa layang-layang, macam mana angin datang, macam mana layang-layang makin naik, macam mana layang-layang menegak dan sebagainya. Tuan-tuan, satu lagi ialah peringkat permainan penerokaan, pengamatan namanya. Yang aktif, yang dia terlibat sendiri. Semenjak dilahirkan hingga bayi berusia 3 bulan misalnya, permainan dan aktiviti bermain mereka tertumpu pada aktiviti penerokaan, meneroka, eksplorasi,
to explore. Explore maknanya akalnya sudah ke depan, fikirnya sudah ke depan, tangannya sudah ke depan, jari-jarinya sudah ke depan, kakinya sudah ke depan. Kan kalau anak nak berjaya kan ke depan, bukan undur ke belakang. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, tidak undur ke belakang. Mana kita nak undur ke belakang? Daripada umur 1 tahun nak balik 6 bulan, tak boleh. Daripada umur 1 tahun terus ke umur 3 tahun. Daripada umur 3 tahun terus ke umur 7 tahun. Baru kita boleh menimbulkan kreativiti kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan, peringkat bermain kumpulan misalnya. Galakkan anak-anak memain kumpulan. Tuan-tuan dan puan, main dulu masa saya kecil-kecil dulu, main galah panjang namanya. Main kumpulan. Main konang kandi namanya. Main dalam kumpulan. Main rounders namanya. Main dalam kumpulan. Kan? Apalagi main-mainnya bola misalnya. 11 orang sebelah dah 22 orang. Masuk referee, masuk linesman, dah campur 3 lagi, 22 campur 3, 25 orang. Kan nampak orang bermain, jalan sana bawa bola, berlari bawa bola, pas dari sana, tendang gol. Ini tuan-tuan dan puan, walaupun pasif tetapi fikirnya. Kadang-kadang dia cakap dengan ibunya, kenapa dia tak tendang lagi? Kenapa tak tendang lagi? Alah, tengok kaki bangku betul. Dia dah boleh sebut dah. Umur 6 tahun dah boleh sebut dah kaki bangku. Pasal abang dia dah sebut kaki bangku. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ini adalah di antara contoh-contoh yang boleh dilihat. Dan contoh-contoh permainan, tuan-tuan, menggalakkan anak mencari pelbagai kegunaan barangan misalnya. Misalnya dengan selai kertas, galakkan anak membuat pelbagai perkara seperti dilipat dan membuat topi, bola dan kapal dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Menggalakkan anak berimajinasi seperti berbual dengan anak berkaitan dengan perkara yang dilakukannya, seperti dia menjadi putera raja atau berada di bulan misalnya. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena bawa satu tempat anak-anak untuk berfikir. Jangan tempat tidur dia saja. Kalau anak tuan-tuan sampai umur 1 tahun dekat buai saja, dekat endoi saja, dekat bilik dia saja, jarang dikeluarkan, tuan-tuan bayangkan. Bangun tidur tengok dia punya dinding. Nak tidur tengok dinding. Isap susu tengok dinding. Jadi dinding tidak mainkan peranan apa-apa untuk membina kekuatan akliyah, kekuatan kreativiti anak tuan-tuan dan anak perempuan. Kemudian itu menyediakan bahan mainan yang memerlukan anak mencantum atau membina seperti membina istana pasir, membina blok-blok kayu, menyusun kotak-kotak kosong, jigsaw puzzle dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Menggalakkan anak berfikir dengan cara bertanya kepadanya bagaimana kalau dia seperti batang pen, sebuah jam atau sebagainya. Macam mana kalau kamu merupakan sebuah jam? Pukul 1 sampai pukul 12. Kamu duduk di situ, apa kamu boleh buat? Jadi soalan-soalan yang di sembilan tuan merangsang kreativiti, merangsang otak. Otak di sebelah kanan perlu dirangsang, otak di sebelah kiri perlu dirangsang. Tuan-tuan dan perempuan, kemudian tu aktiviti yang membantu perkembangan bahasa dan komunikasi. Ajar dia bahasa yang betul, penggunaan ayat yang betul, penggunaan istilah yang betul. Pelan-pelan tuan-tuan dan perempuan. Jangan tinggi-tinggi sangat. Jangan gunakan ortodoksi, itu dah tinggi. Liberalism itu dah tinggi. Tak sesuai mungkin untuk anak-anak berumur 5 tahun, 4 tahun dan 3 tahun. Tapi sesuaikan. Contoh permainan yang lain, membaca anak-anak buku-buku bergambar, bersama dengan anak-anak melabelkan nama-nama barang, membiarkan anak-anak bermain dengan mesin type dan sebagainya, memberikan huruf-huruf bagi disusun oleh anak mengikut tuntutan daripada huruf A sampai huruf Z. Tuan-tuan dan puan, komputer misalnya, tablet ke, sama ada iPhone ke, sama ada smartphone ke. Tuan-tuan, ajar anak-anak, ajar menghargai gadget-gadget tersebut, ajar menjaga gadget-gadget tersebut, ajar supaya dia tidak membinasakan gadget-gadget tersebut, ajar dia menggunakan gadget-gadget tersebut. Tuan-tuan akan lihat nanti, terutama anak dalam 4 atau 5 tahun, 6 tahun tuan-tuan, dia lebih mampu mengoperasikan gadget-gadget tersebut lebih daripada ayah dan mamanya. Kadang-kadang ayah dan mama bertanya kepada anak berumur 5 tahun, macam mana nak buka, macam mana nak tutup, macam mana nak slowkan suara, macam mana nak kuatkan suara. Kan? Dia lebih cepat tuan-tuan, jauh lebih cepat. Mungkin ratusan kali lebih cepat daripada ayahnya, lebih cepat daripada ibunya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal teknikal begitu. Pasal pemikirannya sudah matang, pemikirannya sudah boleh dibawa berfikir, sudah lebih kreatif jika dibandingkan dengan ibu dan ayahnya. Kemudian tu saudara yang dihormati sekalian,
membentuk, menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan imajinasi, kemudian tu memberikan ketenangan emosi kepada anak-anak, belajar berkomunikasi dan bersosial yang saya sebutkan, membentuk pribadi dan moral. Ini pun saya nak sebutkan tuan-tuan, sangat penting bagi anak-anak. Tekankan akhlak, akhlak, akhlak. Akhlak dengan mak, akhlak dengan dengan ayah, salam dengan mak, cium tangan mak, dakap peluk tubuh mak, bisik kat telinga mak, I love you mother, saya suka ibu, saya sayang ibu. Kepada bapa dia, I love you papa, saya suka papa, saya sayang papa. Kepada kakak dia pun, I love you sister, I love you brother. Kan sebutkan sayang, kasih, dan ajar dia perkataan kasih, perkataan sayang, perkataan cinta, arti perkataan kasih, arti perkataan sayang, arti perkataan cinta. Lakonkan dengan isteri, dengan suami, depan anak-anak, lakonkan apa yang dikatakan sayang, apa yang dikatakan kasih, apa yang dikatakan cinta. Lakonkan depan anak-anak macam mana nak melayan ibu, macam nak melayan ayah, macam mana nak susun jari bersalam dengan ibu, susun jari bersalam dengan ayah, macam mana menghormati ibu, macam mana menghormati ayah, macam mana bercakap dengan ibu, macam mana bercakap dengan ayah. Tuan-tuan dan puan, ada anak-anak orang yang pintar dan cerdas tapi tak ada moral. Pada saya tak ada nilai, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut. Anak hebat, UPSR 5A, PMR 8A, SPM 10A1 tapi tak hormat mak, tak hormat ayah, tak hormat kakak, tak hormat abang, tak hormat nenek, tak hormat datuk. Pada saya tak ada nilai lah tuan-tuan. Saya tak bagi nilai kepada dia. Pandai macam mana pun bagi saya tak ada nilai. Dan pandai kepandaian yang macam ini, dia akan menipu dirinya satu hari nanti. Kepandaian yang begini, dia akan menipu ibu bapa dan keluarganya. Kepandaian yang sebegini, kalau tidak ada unsur akhlak, agama di dalamnya, dia menjadi juru penipu negara yang sangat besar nanti tuan-tuan. Kemudian mengenali perbezaan jantina, membantu perkembangan fizikalnya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah di antara perkara-perkara yang saya rasa yang perlu diberikan penekanan. Dan diharapkan tuan-tuan dan perempuan banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Sebab itu tuan-tuan, perincian-perincian seperti ini tak mungkin saya dapat berikan. Dan tuan-tuan pun tak mampu dan tidak ada kesabaran untuk mendengar satu persatu. Hanya dapatkan tuan-tuan. Mungkin ada versi-versi yang lain. Mungkin ini sudah dibuat versi yang baru. Tapi yang saya pegang ini adalah versi antara yang asal iaitu Pintar Cerdas, Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak, karangan Hasan Haji Muhammad Ali. Tuan-tuan dan puan, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita telah dapat meneruskan program kita ini dan diharap kita akan pergi lagi kepada satu episod yang berikutnya masih lagi dalam anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.